Hai murid-murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kembali kita dalam channel Cikgu untuk pembelajaran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi tahun 4 bersama dengan Cikgu Asti. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan sambung tajuk sebelum ini iaitu Reka Bentuk Makanan untuk bahagian yang kedua pula. Dalam tajuk ini, Cikgu akan menerangkan tentang bagaimana untuk menjanakan idea dan seterusnya melakarkan reka bentuk bermaklumat. Tumpukan perhatian supaya mudah untuk kamu membuat lakaran bermaklumat kamu sendiri nanti. Mari kita teruskan. Sebelum itu, mari kita lihat standard kandungan untuk tajuk kita pada hari ini iaitu 5.1 reka bentuk makanan. Manakala standard pembelajaran pula, kita ada 3 standard pembelajaran hari ini. Yang pertama, 5.1.3 menjana idea bagi menghasilkan lakaran bermaklumat reka bentuk makanan yang akan dihasilkan. Seterusnya, 5.1.4 menghasilkan lakaran bermaklumat reka bentuk makanan yang akan dibuat. Dan yang terakhir, 5.1.5 menghuraikan lakaran bermaklumat reka bentuk makanan yang akan dihasilkan. Baik murid-murid, hari ini kita ada 2 objektif pembelajaran. Kita lihat satu persatu. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat menjana idea dan membuat lakaran bermaklumat reka bentuk makanan yang akan dibuat dengan betul. Objektif yang kedua, murid akan dapat menghuraikan lakaran bermaklumat reka bentuk makanan yang dihasilkan. Kita lihat pula kriteria kejayaan pada hari ini. Kita ada 2 kriteria kejayaan. Yang pertama, murid berjaya menjana idea bagi menghasilkan 3 jenis lakaran. Manakala kriteria kejayaan yang kedua, murid berjaya menghuraikan hasil lakaran reka bentuk makanan yang akan dihasilkan. Baiklah murid-murid, kita teruskan dengan aktiviti yang pertama. Aktiviti kita yang pertama ialah menjana idea bagi menghasilkan lakaran bermaklumat reka bentuk makanan yang akan dihasilkan. Maksudnya di sini, sebelum kamu menghasilkan reka bentuk makanan, kamu perlu tahu terlebih dahulu bagaimana untuk menghasilkan lakaran bermaklumat. Di sini cikgu berikan ringkasan untuk memudahkan kamu faham tentang apa yang perlu dilakukan sepanjang belajar tajuk ini. Langkah yang pertama, menyenaraikan bahan makanan yang sesuai digunakan. Contohnya nasi, mi, buah-buahan, roti dan sebagainya. Langkah yang kedua ialah mengenal pasti reka bentuk yang sesuai pada bahan makanan yang dipilih. Di sinilah kamu perlu memikirkan reka bentuk macam mana yang kamu nak hasilkan supaya makanan kamu nampak lebih kreatif dan menarik. Langkah yang ketiga, membuat lakaran bermaklumat reka bentuk makanan yang dihasilkan. Langkah ini adalah aktiviti yang kita akan buat pada hari ini. Langkah yang seterusnya ialah menilai maklumat pada lakaran dan membuat penambahbaikan. Seterusnya, menghasilkan reka bentuk makanan yang dipilih. Inilah aktiviti yang biasanya ditunggu-tunggu dalam tajuk ini. Setelah siap hasil reka bentuk makanan kamu sendiri, kamu perlu membentangkan hasil reka bentuk bahan makanan tadi. Boleh faham murid-murid? Baiklah murid-murid, sekarang cikgu akan tunjukkan langkah-langkah menjana idea dalam menghasilkan lakaran reka bentuk hiasan makanan. Contoh lakaran makanan yang cikgu akan tunjukkan ialah kek cawan. Ini merupakan contoh lakaran awal yang boleh dihasilkan. Nampak dah kan bentuknya? Kemudian, kita boleh tambahkan corak pada kek atau bekasnya. Terpulang pada kreativiti masing-masing. Selepas itu, kita juga boleh menambah aksesori ataupun bahan hiasan pada kek cawan tersebut. Nak tambah hiasan lagi,
Boleh. Terpulang pada kita nak hias macam mana. Lihat juga pada kesesuaian bahan hiasan yang digunakan. Kamu boleh perhatikan pada gambar. Kemudian, kita nak letak coklat urai lagi pun boleh. Mesti kek cawan yang dihasilkan akan lebih menyelerakan. Baiklah, ini merupakan langkah demi langkah untuk menjana idea. Boleh kan murid-murid? Mari kita lihat proses yang seterusnya. Setelah siap menjana idea dalam menghasilkan lakaran reka bentuk makanan tadi, proses yang seterusnya ialah kita akan menghasilkan lakaran bermaklumat untuk reka bentuk makanan yang akan dibuat, iaitu dalam kes ini adalah kek cawan. Lakaran bermaklumat. Maklumat apa yang kita perlu tuliskan? Mari kita lihat contoh lakaran bermaklumat untuk kek cawan. Maklumat-maklumat ini akan membantu kita dalam proses penghasilan reka bentuk makanan nanti. Di sini kita boleh lihat bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan kek cawan. Antaranya cawan kertas bercorak, icing iaitu krim putar. Untuk bahagian hiasan, di dalam gambar ini menggunakan coklat urai atau buah-buahan kecil. Pada bahagian atas sekali, kita boleh menggunakan cherry atau strawberry ataupun hiasan buah-buahan yang lain. Boleh faham murid-murid? Sekarang kita lihat contoh untuk makanan yang lain pula. Contoh ini ada di dalam buku teks kamu. Kamu boleh rujuk buku teks pada halaman 70. Diberikan tajuk menariknya sandwich saya. Maksudnya, lakaran yang kita akan buat adalah lakaran sandwich. Perhatikan pada lakaran yang diberikan di dalam buku teks kamu. Terdapat 3 lakaran. Lakaran yang pertama menggunakan bentuk segitiga, lakaran yang kedua menggunakan bentuk bulat, dan lakaran yang ketiga menggunakan bentuk segi empat. Terpulang pada idea masing-masing. Kamu boleh perhatikan ketiga-tiga lakaran ini dalam buku teks masing-masing. Seterusnya, mari kita lihat contoh lakaran bermaklumat bagi sandwich yang akan dihasilkan. Jelaskan pada lakaran bermaklumat ini bahan-bahan yang kita nak gunakan. Contoh yang diberikan ialah salad, telur rebus, potongan pisang. Terpulanglah kita nak potong serong ataupun secara bulat ataupun memanjang. Kalau nak bulat, kita kena lukiskan bentuk bulat. Kalau serong, maksudnya kita perlu lukiskan bentuk serong juga pada lakaran bermaklumat. Kemudian, lihat pada bentuk roti. Roti dibentuk menjadi karakter kartun. Maksudnya ada mata, mulut dan sebagainya. Dalam lakaran ini juga, kita dapat lihat tembikai dibentuk menjadi bentuk bintang sebagai bahan hiasan. Kreatif kan murid-murid? Oleh itu, selepas ini, kamu boleh cuba membuat lakaran bermaklumat kamu sendiri. Baiklah murid-murid, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, cikgu harap kamu boleh menghasilkan lakaran bermaklumat kamu sendiri. Kamu juga boleh ikut langkah-langkah yang cikgu telah tunjukkan tadi. Fikirkan dahulu makanan apakah yang kamu nak pilih. Kemudian, cuba jana idea dalam menghasilkan lakaran. Seterusnya, barulah kamu menghasilkan lakaran bermaklumat. Oleh itu, setakat ini dahulu pembelajaran kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih daripada cikgu untuk semua murid-murid yang cikgu kasihi. Semoga kita berjumpa lagi pada video-video yang berikutnya. Bye-bye.